Bismillah. لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وحقيقة المعاني هي كل صفة قامت بمحل أوجبت له حكما. Artinya bermula sebenar-benar hakikat sifat ma'ani itu, iaitu tiap-tiap sifat yang berdiri ia dengan zat yang mewajibkan ia ma'ani itu bagi zatnya akan suatu hukum, iaitu sifat ma'nawiyah. Dan inilah hakikat sifat ma'nawiyah itu, iaitu wa haqiqatul ma'nawiyati hiyal halus sabitatu lizzati ma damatiz zatu mu'allalatan bi'illatin. Artinya bermula hakikat sifat ma'nawiyah itu, iaitu kelakuan yang tetap ia bagi zat selama ada zatnya itu, dikeranakan dengan suatu kerana, yakni mengeranakan itu ma'ani, dan yang dikeranakan itu ma'nawiyah. Selama ada ma'ani itu, tetaplah ada ma'nawiyah itu bagi zat, maka adalah zatnya itu bersifat ma'nawiyah. Maka adalah sifat ma'ani dan ma'nawiyah itu dikatakan dia la hiya huwa wa la hiya ghairu. Artinya bukan sifat itu zat dan bukan sifat itu lain daripada zat, yakninya la huwa hiya min haisil mafhumi. Artinya bukanlah sifat itu zat dari pihak sekira-kira mafhum, daripada sekira-kira mempaham, kerana yang dipahamkan sifat itu lain daripada yang dipahamkan zat. Kerana yang dipahamkan sifat itu bertambah ia daripada yang dipahamkan zat. Ada sifat itu pada zat dan ada zatnya itu dengan sendirinya. Wala hiya ghairuhu min haitsul wujudi. Artinya bukan pula sifat itu lain daripada zat daripada pihak sekira-kira wujudnya. Kerana wujud sifat itu tiada lain daripada wujud zatnya. Kerana zat itu adalah wujud sifat itu. Jikalau tiada wujud zatnya itu, nescaya tiadalah
diperoleh wujud sifat itu. Kerana sifat itu tiada boleh ada sendirinya, melainkan dengan zatnya. Bersalahan zat boleh ada sendirinya, maka wujud sifat itu satu ia dengan wujud zatnya. Tiada dua kali adanya, sama sekali ada zat adalah sifat itu, dan tiada boleh kemudian daripada wujud zatnya. Wallahu a'lam. Macam faham? Kenapa senyum? Saya baca Arab ke baca Melayu ni? Yang ni yang saya khabar ni apa dia? Quran dengan hadis, mana susah? Mana lagi dalam bahasa dia? Quran. Hadis yang kalam ulama yang Arab, mana lagi? Hadis. Kalau ulama yang Arab dengan kalam Jawi, mana lagi mahal? Kalam Arab. Itu kalam Jawi, kalam Melayu tak? Melayu faham tak sepatutnya cakap Melayu? Faham tak? Tak faham. Kalau cakap Melayu pun tak faham, bahasa ibunda pun tak faham, baik tu saja jadi bahasa orang ibunda. Itu kan. Jepun apa? Tak faham bahasa ibunda. Bahasa ibunda pun tak faham, ingat kau boleh faham kalam Arab. Kalau tak faham kalam Arab yang biasa gagak-gagak, kau boleh faham kalam Rasul. Enggak, elok-elok. Bagi dah akal sikit. Dia ada lazim pelaziman tu. Dah kau tak faham kalam Rasul agak-agak, kau boleh faham kalam Allah Ta'ala. Lagilah dalam tu yang tak boleh faham dilalah daripada Quran tu. Nak faham bahasa Melayu pun tak boleh. Dengar baca pun sakit kepala dah. Boleh faham tak? Boleh. Ngaji cina caranya faham. Tengok cuba faham. Jadi kita belajar dah makni dengan untuk makni ni benda. Tengok dia beri tarif. Wa haqiqatul ma'ani hiya kullu sifatin qamat bi mahallin aizatin yang aujabat lahu hukman. Terjemah tu. Bermula sebenar-benar hakikat sifat ma'ani itu, iaitu maksud sebenar-benar hakikat sifat ma'ani ini ta'rif. Hakikatu syai' dengan mana ta'rifu syai'. Memang macam tu lah kaedah ilmu macam tu. Kalau dia kata wa hakikatu solati, hakikat solat, dengar menggempar agak sikit. Belajar hakikat. Apa makna wa hakikatu solat? Wa ta'rifuha, ta'rif solat. Janganlah gelepar dengan hakikat, hakikat. Wah, ngaji hakikat. Benda hakikat dia bukan faham. Dia leluk sikit. Kalau kata hakikat Allah Ta'ala, apa hakikat Allah Ta'ala? Hakikat Allah Ta'ala, nak faham definisi macam mana nak kenal Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala. Nak kenal zat tak boleh, jadi kena kenal sifat. Kalau itu Allah ni apa? Apa takrif Allah? Allah ni nama bagi zat yang wajib wujud, yang sabit pada dia segala sifat kesempurnaan dan tidak ada sama sekali pada dia sifat kekurangan. Itulah hakikat zat, hakikat Allah. Ngaji dalam hakikat. Apa makna ngaji hakikat tu? Ngaji tarif, nak bagi kenal, nak bagi faham, bagi reti. Itulah maksud hakikat selalu dalam takrif kitab. Hakikat insan apa? Dengar nama bahasa sedap-sedap ni. Hakikat Allah, hakikat insan. Ta'rif insan. Manusia ni apa? Makhluk. Itu benda besarnya. Duk sebut hakikat insan, tapi duk rasa macam martabat Tuhan. Hakikat insan. Benda tak faham insan tu benda. Duk hakikat insan, duk rasa martabat macam Tuhan, tak mau buat syariat. Itu hakikat haiwan. Tak ada barakah. Dah. Lah. Hakikat insan ni dia berkenal dia siapa, yang dia makhluk. Sentiasa berasa diri fakir. Dhaif. Duk maqam apa? Insan mana ada maqam? Maqam insan adalah makdum. Allah maqam dia mawujud. Allah maqam dia wujudi. Insan maqam dia adami. Itulah hakikat insan. Kita belajar tauhid macam tu, sepatutnya ngaji tauhid betul.
Ni dua hakikat insan dan hakikat insan tak mau solat. Hakikat insan tak mau mengaji. Hakikat insan Quran tak erti baca, alif bata tak kenal. Hakikat insan kuat merokok. Hakikat insan Jumaat pun tak pergi. Hakikat insan apa? Muamalah riba, kereta hutang, kapet hutang, dengan mengali kapet tu. Pinggan mangkuk hutang, ni peti sejuk hutang, rumah hutang, kereta hutang keliling pinggang. Hakikat insan benda tu. Bahkan langgar syariat. Macam mana nak jadi hamba? Macam mana nak jadi hakikat insan betul-betul makhluk fakir ke orang Taala? Duk rasa fakir dengan dunia, duk rasa fakir, rasa berhajat dengan duit. Sikitlah. Cerita apa tu? Hakikat. Bahasa dalam kitab ni bila sebut hakikat ni maksudnya ta'rif. Jadi apa dia sifat ma'ani ni? Maka sebenar-benar hakikat sifat ma'ani maksudnya wa ta'rifu sifatil ma'ani. Apa dia? Iaitu ni. Tiap-tiap sifat yang berdiri ia dengan zat. Kullu sifatin qamat bi mahallin. Murad mahal tu dalam Arab dikenaki dengan mahal ai sifatun qamat bi mahallin ai sifatun qamat bi zatin. Murad dengan mahal zat. Banyak tempat dalam ta'rif tauhid ni mahal dengan mana? Zat. Apa makna qiyamu ta'ala bi nafsihi ay la yahtaju ila mahallin wala yahtaju ila mukhassisin. Apa makna la yahtaju ila mahallin? La yahtaju ila zatin. Pasal Allah Taala dia dah zat, dia tak perlu zat, dia bukan sifat semata-mata. Sifat tak boleh bersifat dengan sifat. Pasal Allah Taala zat, dia tak perlu dah zat. Itu murad mahal. Itu pelajaran dah belajar tu. Cuma saya tak ambil tekan berat istilah mahal dengan zat. Sini takrif kena perhati sikit. Jadi apa dia sifat ma'ani ni? Sifat dia tiap-tiap sifat yang berdiri ia dengan zat. Sebelum tu ambil bahasa lagi. Hari tu saya baru kemudian tadi pun ada kita sebut tak? Nama lain sifat ma'ani ni apa? Sifat wujudiyah. Nama lain lagi apa? Sifat kamilah. Lagi sifat subutiyah. Lagi dia panggil apa lagi? Sifat ma'ani ni. Sifat zatiyah, sifat subutiyah, sifatun kamilah, sifat sifat hakikiyah. Pasal apa buah nama banyak-banyak tu? Nak menceritakan apa sebenarnya sifat ma'ani. Pasal sifat ma'ani ni dia lain daripada sifat salbiah kita belajar lepas. Sifat salbiah dia sifat ma'dum, nama sifat tapi adami. Pasal apa adami? Pasal dia tidak subut hakiki. Kita bukan boleh tengok dan boleh capai salbiah. Pasal salbiah dia bukan ada diri sifat. Diri sifat tu tak ada. Dia sifat menafi tak sepatutnya pada Allah Ta'ala. Kidam dengan mana? Tak ada awal. Tak ada awal nak tengok ke mana? Dia bukan bab tengok. Dia bukan bab subut. Dia menafi perkara tak sepatutnya. Tak ada awal. Apa makna baqa'? Tak ada akhir. Apa makna mukhalafah? Tak ada sama. Tak sama. Tak sama. Qiyam min nafsih? Tak hajat. Tak hajat pada sesuatu. Wahdaniyah? Tak berbilang. Itu salbiah. Saya buat bandingan bahasa salbiah apa? Botak. Tak ada rambut. Tak ada rambut. Jadi botak bukan boleh tengok botak. Kita bukan tengok botak, kita tengok kepala. Tapi botak tu maksudnya tak ada rambut. Kita bukan tengok botak, kita tengok tak ada rambut tu. Boleh faham? Itu salbiah. Botak duduk sini bujang kan. Apa warna bujang? Tak ada bini. Bini tak ada sini. Memang sini tak ada bini. Ke rumah ada. Kita bukan nampak bujang dia. Kita nampak dia bini dia tak ada kat sini. Itu tak ada bini. Itulah bujang.
botak, rongak, kudung. Tapi hang tak kudung lah. Kudung mana? Tak ada tangan. Nampak kudung ke nampak tak ada tangan? Tak ada tangan. Bukan nampak kudung. Kudung tu sifat tak ada tangan. Tu kudung. Itu sifat salbiyah. Sifat salbiyah ni sifat adami. Dia sifat tak ada, benda tak ada. Jadi dia bukan sifat subutiyah. Bukan sifat qamat bizat. Tak ada. Sifat salbiyah bukan sifat qamat bizat. Dia bukan sifat ada sungguh di zat. Dia sifat nafi. Dia sifat menafi tak selayaknya pada Allah Ta'ala. Saya bagi contoh tak selayak ni dengan bahasa Melayu kita, bujang tak ada bini. Dia miskin apa masak? Apa makna? Tak ada reta kan. Tak bujang. Apa lagi yang faham tak ada? Botak tak ada rambut, rongak tak ada gigi, rompong tak ada hidung, kudung tak ada tangan. Lagi? Yatim. Nampak tak dia anak yatim? Contohlah, ada anak yatim. Dia anak yatim. Apa maksud anak yatim? Nampak tak yatim dia? Bukan nampak yatim, nampak budak. Tapi yatim tu apa? Tak ada. Jadi bukan yatim ni sifat subuti, sungguh ada di diri dia. Dia nampak dia kepala, tangan, kaki. Nampak dia pakai baju kulit dia hitam manis, rambut dia panjang, hidung dia mancung. Yang tu subuti, tu subuti nama dia. Tu ma'ani nama dia. Kalau atas nama bicara tu ma'ani, tu sifatun hakikiyatun. Pasal apa? Ada hakiki dia. Dia sifatun zatiyatun, sifat yang sungguh di zat. Macam mana sabit zat, macam itulah sabit sifat. Boleh? Faham? Sekali lalu itu. Nak mengaji kena tumpu. Tak tumpu tak boleh faham. Pasal you must hear what I am explaining to you. Ini yang putih lah sikit. Surely you must hear what I am explaining to you. If you cannot understand what I am explaining to you, you will not understand. Can you read it by yourself to make yourself understand it? No, surely no. Susah tau. Walaupun bahasa Melayu, bahasa masih bonda. Sudah, agak-agak baca hadis Quran boleh baca, terjemah faham. Boleh. Tu saya nak tunjukkan kata bukan senang nak faham ni lah Quran hadis, tambah nak baca kitab Jawi pun nak faham pun susah. Macam mana pun kena mengaji. Macam mana nak jadi senang? Cari belajarlah sebab senang. Apa dia? Tak nak suka tak suka kena belajar juga Jawinya, Arabnya. Jadi kena belajarlah ilmu Arabiah. Kena belajar ilmu nahud, sarafud. Kita buat lawak-lawak bahasa gitu sikit kan. Balaghut. Baik, kalau gitu apa dia makni ni? Kadang-kadang ada orang nak cuba faham apa dia makni. Dengar tak faham. Pergi faham dia elok. Iaitu tiap-tiap sifat yang berdiri ia dengan zat. Jadi makni ambil situlah dulu. Sifat yang berdiri di zat. Kita ambil contoh ni. Ni kitab. Nampak tak hijau? Nampak tak hijau? Nampak hijau ke nampak kitab? Nampak kitab warna hijau. Kitab pun nampak, hijau pun nampak kan? Itulah tanya, nampak kitab ke nampak hijau? Mana kitab, mana zat, mana nama zat, mana sifat, mana zat? Kitab zat. Itulah kitab zat. Pasal dia nama ni yang menunjukkan zat yang tu kita dah bicara nama, sifat, zat. Tak ada pergi tobat mengaji lain. Tak larat teman nak ulangnya. Saja nak tunjuk color tu saya tegak kitab ni. Tengok hijau ke tengok kitab? Kitab. Tengok kitab ke tengok hijau? Orang tak sebut tengok hijau. Bila sebut ni orang akan tengok zat. Betul? Orang tak sebut tengok sifat dah. Nak tengok saya ke tengok muka? Bukan tengok muka saya. Tak punya soalan tu. Ada tak muka saya? Ada. Tapi tengok saya ke tengok muka saya? Tengok saya tu tengok muka saya lah. Alah. Tapi tak sebut tengok muka saya, tengok muka ustaz lah. Saya tengok ustaz. Boleh faham? Kalau kita beli baju tu kalau hijau, boleh hijau kan. Contoh color lain sikit. Kalau tu baju putih.
Jadi kita beli baju tu, beli baju ke beli putih? Beli baju. Bukan beli putih. Tu putih tak boleh beli baju je lah. Nak beli baju tu putih sekali lah. Putih tu pergi mana? Putih tu duduk di baju tu lah. Putih ada di baju tu lah dia panggil putih yang qomat bizat. Putih tu di zat tu. Putih tu zat tu putih. Zat tu putih. Hijau tu zat tu hijau. Zat tu hijau. Zat tu hijau. Ni saya ni, tengok saya ni, muka ni saya. Muka ni part of my body, you know. Boleh? Faham? Kudung ni mana kudung? Mana kudung? Kudung mana kudung? Kudung tak ada tangan. Bukan tu kudung. Kudung tak ada tangan tu. Tak ada tangan tu kudung. Botak. Mana tunjuk botak? Itu botak. Tu apa? Tu kepala. Botak apa botak? Tak ada rambut tu. Tak ada rambut tu. Tak ada rambut tu. Faham ke saya cakap apa ni? Kesyok seorang tadi. Nak bagi faham antara salbiyah tu dengan mani. Mani ni maqamat bizat. Ni. Span ni hitam je. Ni span ke hitam? Span ni yang hitam. Jadi span ialah zat, hitam ialah sifat. Tanya, ni sifat salbiyah ke sifat mani? Kenapa sifat mani? Duk sekali dengan zat. Qamat bizat. Bahasa tu sedap. Duk sekali dengan zat. Pasal mana ada sifat, di mana ada zat, di situ ada sifat. Sifat tu memang duk di zat. Zat tu mesti ada sifat tu. Sifat tu lah mesti ada di zat. Tak boleh ada sifat asin. Zat pun mesti ada sifat tu. Sifat tu dia panggil sifat ma'ani. Bila tengok zat, tengok sifat sekali. Tengok sifat, nampak zat sekali. Sifat tu ada di zat. Zat tu ada sifat tu. Tu sifat ma'ani. Boleh? Faham? Qomat bizat. Tu qomat bizat tu. Faham satu tu kena faham lah lain. Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi kalau gitu zat dengan sifat ni sama ke lain? Sifat dengan zat ni sama ke lain? Khasnya kita sebut sifat ni sifat apa? Sifat ma'ani ni kita macam mana? Span ni dengan hitam ni sama ke lain? Kata lain bukan. Nak kata lain pun bukan, nak kata sama pun bukan. Apa yang bukan lainnya, apa yang samanya? Nak kata sama pun boleh. Pasal apa? Tengok span, tengok hitam lah. Tengok hitam, tengok span lah. Tapi hitam ialah warna, span adalah hitam. Untuk apa beza zat dengan sifat makni? Apa beza? Ada beza? Dia ada beza, dia ada similarities dan ada differences dia. Tak mana similar dia? Zat, itu dia bagi tarikh nanti huwa hiya tu. Saja saya sebut dulu, saya sebut penjelasan dulu senang. Nanti baca dan atau tak dan sama esok lah. Saya tanya gini dulu. Span ni hitam. Span dulu ke hitam dulu? Zat dengan sifat siapa dulu? Itu perbezaan pertama. Zat muqaddam, sifat muakhar. Mana boleh sifat dulu? Dah ada zat barulah ada sifat. Takkan ada sifat orang ada zat. Mana dia cerita apa? Zat muqaddam, sifat muakhar. Muqaddam muakhar pun bukan nisbah dulu kemudian dari sudut masa, tapi rutbah, pangkat, keutamaan, pangkat. Zat dengan sifat, zat muqaddam, sifat muakhar. Siapa ikut siapa? Zat ikut sifat ke sifat ikut zat? Sifat ikut zat. Sifat ikut zat.
Jadi sifat tabi' zat matbu'. Betul nak faham zat sifat tu? Ambil aja dulu kan. Istilah. Tabi'. Span satu, betul. Ini span lah. Sekarang kita sebut sifat dia hitam, ada sifat lain tak? Lembut tu apa? Sifat. Apa yang lembut tu? Span tu lah. Zat satu, sifat dah dua lah. Bulat ke empat segi? Bulat tu apa? Sifat. Dah bulat dah. Zat wahid, sifat kasir. Nah, memang. Ini span ke zat? Span ke zat? Sorry. Ini span ke hitam? Span. Kalau itu hitam tu benda. Sebenarnya yang wujud ni span ke hitam tu? Span. Sebenarnya yang wujud tu span tu, span berwarna hitam, berwarna. Span tu adalah wujudul wujudi. Betul-betul wujud tu span tu. Betul kata hitam tu sifat apa dia? Dia mahuduz zihni. Dia benda yang dipaham dengan akal. Macam apa? Zat mesti ada sifat. Span mesti ada. Span tu zat. Hitam, bulat, lembut, gebu, apa lagi yang sebut fleksibel, apa semualah kan. Banyak ciri-ciri dia. Kalau bagi pandai kita menyebut kan, sebut lagi banyaklah sifat. Tapi zat dia sebab satu. Jadi zat ni dia memang wujudi, wujudun wujudi, mawjudun wujudi. Sifat dia mahuduz zihni namanya. Dia dapat dipaham dengan akal. Dengan akal. Jadi zat dengan sifat ni sikit lagi antara yang ulama kita sebut Allah. Yang bahasa mudah yang nak faham zat sifat. Zat dia la ain la ghair. Tak mana la ain? La ain i'tibar ta'rif. La ghair i'tibar hakikah. Siapa? Mana boleh ada zat asing, sifat asing? Mana boleh? Tapi dengan takrif zat lain, sifat lain. Zat adalah lain. Lain pada zat, sifat adalah lain daripada zat min haitsu ta'rif. Dia akan sebut min haitsu. Saya sebut ni hak saya punya dulu. Yang dalam kepala otak saya mengaji, saya faham yang saya sifat. Lagi tengok dia punya takrif. Sama je, tapi istilah dia lain. Zat dengan sifat dia berbeza dari segi takrif. Tapi sebenarnya zat dengan sifat mana boleh dipisahkan? Pasal sekira-kira hakikat. Maksudnya kalau tengok betul-betul zat sifat ni, zat tu ialah sifat, sifat tu ialah zat. Boleh. Tapi kalau takrif, zat maqama bi nafsi, sifat maqama bi zat. Jadi sifat mani maqamat bi zat. Sifatun qamat bi zat. Sifatun qamat huya kullu sifatin qamat bi mahallin. Masuk mahal zat. Tu terjemah dia. Jadi itu saya sebut, yang saya sebut kadang untuk sekali lalu je untuk bagi faham zat dengan sifat dari satu sudut. Maksudnya dia ada perbezaan dari satu sudut, ada persamaan sudut-sudut lain. Nanti khas jumpa situ insya-Allah. Jadi dia tiap sifat yang berdiri sungguh di zat. Pasal zat dengan sifat, kita boleh tengok zat, boleh tengok sifat kan. Jadi macam mana zat boleh ditengok, sifat tu boleh ditengok, itulah dipanggil sifatul ma'ani. Sifat ma'ani ni adalah sifat yang berdiri di zat. Bila kita tengok zat bersama dengan tengok zat, memang boleh tengok sifat tu di zat. Itu sifat ma'ani. Kalau tengok, kalau ada zat tapi sifat tu dia tak ada, bukan boleh tengok. Pasal dia benda tak ada. Botak, kalau tengok botak, tengok tak ada rambut. Kudung, kalau tengok kudung, tengok tak ada tangan. Yang tu salbi. Tu salbi. Kalau kata ridak ni warna koko contoh, berpetak-petak. Ridak zat, petak sifat dia, ciri dia. Itu pun sebut bahasa mudah, petak, warna, bentuk, yang tu sifat. Sifat. Jadi kalau itu zat ni apa?
diri ain sesuatu tu sifat. Diri sesuatu tu adalah zat. Jadi sifat ma'ani ni adalah tiap-tiap sifat yang berdiri di zat. Memang ada sungguh di zat. Dengan bahasa lain, kalau kita tengok zat, macam mana zat boleh ditengok, kita akan tengok sifat tu ada di zat tu. Tu tengok sepan, tengok hitam. Tengok saya, tengok muka. Tengok saya, nampak tangan. Tengok saya, nampak badan. Contohlah kan. Jadi apa yang ada kat saya yang boleh dilihat zat, bersama dengan zat tu boleh tengok sifat yang ada di zat, itu adalah sifatul ma'ni. Yang ni takrif sekali lalu lah untuk bagi faham. Pasal takrif ni untuk bagi fahamnya, untuk bagi faham apa sebenarnya definisi itu disebut hakikatnya tu. Saya sebut dengan bahasa macam tu pun untuk memudahkan faham apa yang maksud qomat bizat. Memang ada sungguh di zat. Nak kata tunggu sungguh di zat macam mana? Itu bahasa lain dia. Macam mana sabit zat, kalau zat tu boleh ditengok, tentu boleh tengok zat tu bersama dengan sifat ma'ani ada di dia. Itulah baru panggil sifat ma'ani. Baik. Jadi dia adalah sifat yang berdiri ia dengan zat, yang mewajibkan ia ma'ani, yang sifat ni mewajibkan yang mewajib ia apa? Badal bagi ia tu ma'ani itu. Baca dengan badal. Sifat ni, maksud sifat ma'ani ni dia mewajibkan bagi zatnya. Maksud wajib ni dia aujabat hukuman, dia akan melazimkan zat dia. Maksud lazim tak boleh pisah. Yang mewajib maksudnya dia akan melazimkan. Wajib yang mana melazimkan sifat yang zat tak boleh lekang daripada dia, yang di mana ada zat berarti sabit sifat itu. Sifat yang tak akan sunyi, zat yang tak akan sunyi daripada sesuatu sifat itu, maka sifat yang tak dapat tidak mesti ada di zat. Sifat itulah dipanggil sifat ma'ani. Jadi sifat yang ada di zat, yang sifat tu pula ni apa definisi, bukan apa dah sebut je lah. Sifat kedua untuk memahamkan ciri ma'ani tu. Tadi sifat yang qomat bizat, tak sempurna lagi tarikh tu. Sifat yang ada di zat pula tu, sifat ni dia akan melazimi zat. Dengan mana bila ada zat mesti ada sifat ni. Bila sebut sifat ni mesti tengok, mesti sabit di zat. Dia aujabat lahu hukman. Itu terjemah Arab. Itu Arab dia. Mewajibkan mewajibkan ia badal ia tu ma'ani itu, dia mewajibkan bagi zatnya akan suatu hukum. Apa hukum ni? Iaitu maksud hukum ni siapa? Sifat ma'nawiyah. Jadi definisi sifat ma'ani khas bicara bab ketuhanan macam ni. Dia sifat yang berdiri di zat. Bila sifat ni ada di zat, dia akan melazimkan ma'nawiyah. Inilah sifat ma'ani. Saya sebut ada zat, zat tu mesti ada di sifat, sifat mesti ada di zat tu. Yang tu umum takrif atas bicara kita sifat ma'ani pada Allah Ta'ala. Sifatun subutiyah, sifatun zatiyah. Pasal matlamat kita belajar takrif ni nak memahamkan Allah Ta'ala, nak memahamkan Allah Ta'ala. Jadi Allah nama yang sabit pada dia, mesti ada zat yang akan dirujuk. Itu zat Allah. Nama, kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kita belajar, itulah sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni sungguh sabit pada zat yang bernama Allah tu. Mesti sifat ni sabit. Bila sabit kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam ni tentulah sabit di zat, maka zat tu nanti bernama qadir, murid, alim, hayyun, sami', basir, muntakalim. Inilah sifat ma'ani. Boleh anggap satu kita susah payah baca hak tadi tu, yang tu tak faham, sini tak faham. Terus pergi orang putih bahasa Inggeris dekat Melayu,
mesti telan. Nisbah tenaga saya dah guna punya banyak tenaga saya ni untuk tadi. Sungguh-sungguh saya cerita untuk bagi faham tu kan. Saya bagi faham pun saya buat sabab dia bagi faham. Yang faham Allah, pujilah Allah. Saya tak ada apa. Innama alainal balagh. Saya tolong sampai. Ni sifat kita. Apa dia? Buat hebat macam mana? La quwata illa billah. Hazam min fadli. Aku ni apa? Rasulullah buat kerja hebat pun innama alainal balagh. Ni prinsip tauhid yang kita nak faham. Satu hal tu. Tapi yang ni nak bagi faham supaya boleh faham atas kita pembincangan definisi tarif baik. Jadi atas bicaranya Allah, nama bagi zat sabit pada dia, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, wasal, kalam. Atas nama ma'ani, apa dia sifat ma'ani ni? Sifat yang memang sungguh ada di zat. Macam mana bila ada sungguh tu, maksudnya bila sifat ni sabit di zat, maka dengan tu dia akan bernama kudrat, dengan tu sabit nama dia qadir, iradat nama dia murid, ilmu nama dia alim, hayat bernama zat tu, zat yang hayyun, sama bernama zat yang bernama Allah tu. Wa as-sami', ada basar, dia al-basir, kalam dia ada mutakallim. Maka bila sifat ni melazimkan hukman, melazimkan ma'nawiyah, sifat ni pula sabit di zat, maka inilah nama dia ma'ani. Saya tanya nama dia kan, dipanggil sifatun zatiyah, itu nama lain dia. Pasal apa dipanggil sifat zatiyah? Kerana sifat ni sentiasa lazim di zat. Ada zat mesti subut ma'ani ni. Mustahil zat Allah Ta'ala tak ada sifat ni, mustahil. Tentu kita belajar awal-awal, kita ni adalah natijah perbuatan Allah Ta'ala. Bila kita natijah perbuatan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ada fi'il, betul? Tentu dia fa'il, dia pencipta dia, dia khalik, mesti dia atas nama dia khalik. Untuk dia jadi khalik mesti ada 4 sifat dia. Apa dia? Mesti ada kudrat, iradat, ilmu, hayat. Dengan tu ada 4 nama dia. Mesti sifat ni sabit, nama ni sabit di zat yang khalik kita. Kita ni makhluk dia. Semua kita ni natijah ada perbuatan dia, khalqu, khalaqa. Itu kitanya disiplin belajar mula-mula tu. Yang ni adalah kaifiat untuk makrifah ke Allah Ta'ala, kenal ke Allah Ta'ala. Ini disiplin ilmu dia. Kalau tak boleh faham sifat-sifat menunjukkan kepada zat, yang kita ni makhluk, natijah perbuatan Allah Ta'ala, fi'il mesti sabit sifat, fi'il mesti sabit asma'. Bila ada sifat, ada asma', mesti ada marji', tempat rujuk isim, asma' dan tempat rujuk bagi sifat. Itulah zat. Tak boleh faham sifat ni, mesti dirujuk pada zat. Sifat ni lah, pasal dia melazimkan zat. Inilah nama ma'ani. Itu yang kudrat, iradat, ilmu, hayat. Yang kita dah bicara akli, naklinya. Tambung 3 lagi, sama, basar, kalam. Inilah sifatul ma'ani. Nama lain tadi kita nak buka macam mana? Sifatun zatiyah. Pasal apa? Nisbah pada zat. Sabit zat, mesti sabit sifat ni. Tak boleh nafi sama sekali. Sabit sifat ni, sabit zat. Sabit zat, sabit sifat ni. Tak boleh nafi. Khasnya atas kita bicara yang telah kita ambil parti dia daripada Al-Quran dan hadis. Mesti sabit sifat ni. Kita dah bahas pun apa dia akli, nakli. Walaupun sambil itu kita sebut yang tak sabit dengan nakli, mana? Idrak, membau, merasa, menyentuh. Yang tu sabit akli, tak sabit nakli. Kalau ada yang sabit dengan nakli, tangan, mata, apa semua tu, tapi tak sabit dengan akli, mutasyabihat, wajib takwil. Pasal apa? Muta'arud dengan laisa kamitslihi syai'. Ta'arud dengan lam yakul lahu kufuwan ahad, menafikan ahadiyah, wahidiyah. Pasal apa? Muka, tangan, mata. Subhanallah. Yang tu yang menyebabkan tak dibahaskan di dalam bab muhkam yang pasti dengan nas Quran ni pasti memang tak boleh dinafi. Nak sebut tak mana ni? Itulah ma'ani, nama lain dia sifatun zatiyah. Nama lain dia panggil sifatun subutiyah.
Subut maksudnya apa? Sungguh, memang ada sungguh. Macam mana subut zat, macam itulah subut sifat. Macam mana subut sifat ni, tentulah sifat ni subut di zat. Dan bila subut sifat ni di zat, tentulah melazimkan ma'nawiyah dia. Bila ada sebut kudrat, tentu qadir. Bila murid, mestilah iradah, tentu murid. Bila hayyun, hayat, tentulah hayyun. Bila ilmu, tentu alim. Mesti dah bicara dah mesti tadi. Yang kita duk cakap orang putih tadi kan, how can bro, apa dia, how can you is a driver, you cannot drive, what the hell are you, no? Jadi atas faham tu, driver tu bila dia boleh drive, ada PN lo kat dia, dia ada capability dia untuk drive, so we call it a driver. Faham driver tu sifat ma'ani. Tak mana yang menunjukkan sifat ma'ani tu. Bila kita kata driver tu ada sabit drive kat dia tu boleh drive tu, yang tu sifat yang memang sabit di zat dia. Atas definisi tu dia ma'ani. Satu kita sebut putih, hijau, apa tu, yang tu untuk takribul fahmi je. Sebut sepani, hitam, itu untuk takribul fahmi je, untuk boleh faham zat mesti ada sifat. Sifat ni tak boleh berpisah, melainkan duduk di zat. Zat ni mesti ada sifat. Mana ada zat tanpa sifat? Nak bagi faham prinsip tu je. Sifatun zatiyah, sifatun subutiyah, dipanggil sifatun hakikiyah. Pasal apa dipanggil sifatun hakikiyah? Pasal sifat ni menunjuk pada hakikat zat. Kalau kata qadir, antara nama sifat, nama bagi zat yang bersifat kudrat, maksudnya nak menunjukkan zat muttasif bil kudrat. Fokus dia nak menunjukkan kudrat tu qaim bizat. Satu dipanggil sifatun zatiyah, dipanggil zatiyah. Sifatun subutiyah, disebut ni zatiyah, hakikiyah, zatiyah, subutiyah. Sekiranya dua. Bahasa masyhur kita pakai sifatul ma'ani. Bahasa lain sifatun qamat bizat, dia mu'allilun. Dia tak sebut mu'allilun, disebut aujabat tu. Aujabat hukuman yang lazimatun lil ma'nawiyati, bahasa lain dia. Jadi kalau sebut tarikh itu pasal dia bahasa dia tu bahasa istilah sikit. Dia kalau Arab dia tu disebut, sekali lagi, sifatun qamat bi mahallin ay bi zatin yang aujabat seluruh hukuman. Bahasa lain macam ni, saya sebut bahasa Melayu. Pasal tarikh dia tu dia istilah betul-betul kan. Tengok saya sebut. Apa dia sifat ma'ani? Dia sifat yang sabit di zat, yang melazimkan maknawiyah. Itu je. Bahasa simple je tu. Bahasa istilah je tu. Sifatun qamat bi mahallin bi zatin aujabat lahu hukman ay aujabat lahu ma'nawiyatan. Sifat yang ada di zat yang melazimkan sifat maknawiyah. Itulah sifat ma'ani. Jadi sifat salbiyah dia tak melazimkan maknawiyah, maka salbiyah tak dipanggil ma'ani lah. Pasal dia memang bukan sabitun, zat bukan ada hakikiyatun, dia bukan sabitatun, dia bukan wujudiyatun, bukan ada hakikatun dia. Bukan qamat bizat, cuma dia menafi perkara tak sepatut. Nisbah bab ketuhanan, yang tu tak dipanggil ma'ani, pasal dia tak melazimkan maknawiyah. Sekali lalu itu. Itu ma'ani. Boleh? Boleh tak? Mula-mula belajar memang susah. Macam apa? Tak bisa belajar. Lepas tu yang ni yang kata, disuruh kata tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pasal kita duk berbicara ni apa? Nak memahamkan macam mana disiplin ke makhluk, faham zat ke sifat. Macam itulah disiplin nak faham bila Allah nama tentu sabit zat dia. Macam mana boleh ada nama? Tentu ada sifat dia, ciri-ciri dia. Pasal dia ilah, Tuhan, dan Tuhan mesti sempurna. Antara sempurna dia mesti dia ada. Kan? Mesti pusing-pusing balik, mesti bahas situnya. Jadi tak dapat tidak, mesti nak kena ambil faham dengan cara begitu. Sama ada bab ketuhanan, bab makhluk pun mesti faham dengan kaifiat, dengan cara begitu untuk memahamkan zat makhluk.
Kalau kita apa nak beli laptop, apa laptop tu? Laptop tu tentang apa? Tu nama. Apa ciri laptop? Bukan buaya. Boleh buka tutup tu. Mau panggil laptop. Komputer riba. Bukan beli tu ada riba, beli 3,000 bayar 4,000 tu riba. Boleh duduk atas riba. Kalau komputer riba, bukan riba, riba. Baca dia riba, bukan riba. Kan? Saja saya main bahasa kan. Jadi bila ada nama, dia ada sifat. Yang ada sifat. Nak cerita makhluk pun kita bahas macam tu. Mana komputer riba? Sini ada. Tapi adalah kita akan rujuk pada zat mana. Mencari yang ni pun boleh buka dah. Ni bukan komputer riba kan. Yang ni tak pakai komputer, ini kitab. Kitab. Ni pun boleh buka kitab, boleh buka kitab. Kata ada macam ni. Itu salah satu ciri dia, belum habis lagi. Nama mesti komputer ada prosesor, ada RAM. Mana ada prosesor? Mana ada RAM? Ada skrin, mana ada skrin? Mana ada skrin? Ada prosesor, betul. Ada apa? Ada motherboard, keyboard. Ada keyboard. Boleh. Betul apa kan? Nak cerita apa tu? Nak cerita sifat. Bila cerita sifat, ada nama, laptop, lepas tu mesti ada zat yang akan dia rujuk. Macam tu lah. Nak kenal makhluk macam tu lah. Boleh? Jadi khas kita nak sebut ni sifat mana? Sifat yang memang menunjukkan diri zat tu. Kita kalau nak beli kat Shopee, apa ciri-ciri dia tu? Hak tu lah sifat mani. Tak semudah itu. Itulah sifat mani. Disebut ada diskaun ada tu nanti tak kena cost shipping, itu salbiah dia. Dapat ada voucher pula, free voucher. Itu apa? Itu Biar dia. itu faedah dia. Itu hasil selepas berlaku muamalah. Itu lain tukar sifat. Itu hasil. Itu asar dia. Itu asar kita muamalah dengan Shopee. Beli barang ni dapat asar dia apa? Tentu dapat poin 3,000 poin. Apa cerita Shopee ni? Nak beli benda tu, tahu nama benda, sifat, ni gambar dia, ni ciri dia, disebut lagi ukuran dia berapa, lebar, panjang, tu sifat lah tu. Tu sifat. Tu sifat. Kalau sifat tu memang nak hikayatkan diri zat betul-betul tu, cuma dia taklah aujabat hukman, tapi dari konsep makhluk tu makna dia lah. Bahasa mudah itu. Atas kita bicara kalau salah untuk nama makni, mesti yang dia sabitatun, dia qaimatun bizat bimahal bizat, dan dia aujabat hukuman, dia aujabat dia lazamat, dia aujabat ma'nawiyatan. Baik, itu ma'ani. Manawiyah pula, manawiyah dia talazum daripada ma'ani lah macam ni. Wa haqiqatul ma'nawiyati hiyal halus sabitatu lizati madamati zatu mu'allalatan bi'illatin. Bermula hakikat sifat manawiyah, masuk hakikat ta'rif macam ni, iaitu dia kelakuan hal kan. Kita duk bicara hal tadi tu, hal lah semua tu, hal kan. Hal tu nak boleh tengok, hal mana boleh tengok, dia satu keadaan yang mesti disabitkan, nak menunjukkan perhubungan antara sifat dengan zat. Itulah manawiyah. Bila kudrat, tentulah qadir, tentulah ada keadaan kudrat di qadir, mestilah ada. Dia kelakuan yang tetap ia bagi zat selama ada zat. Selagi zat tu ada, akan ada sifat, akan adalah kelakuan ni. Kalau zat tu bersifat dengan kudrat, tentulah dia qadir, mesti ada kaunu qadiran. Mesti bila adakah ada kaunu qadiran ni? Selagi subutnya kudrat di zat, selagi itulah ada kaunu qadiran, dengan itulah dia bernama qadir. Jadi kaitan dengan hak pelajaran tadi, yang tadi tak faham, sini dia susah sikit. Ni yang tertib orang dulu ngaji tak naik kelas pasal ni lah. Siapa? Dah bawah tak boleh faham, macam mana naik atas? Main game pun macam tu. Kau tak lepas stage tu, macam mana nak stage 4, 6, 3?
Terus naik stage 4 kelang kabut, memang tak boleh menang dia main game tu. Macam apa? Tak lepas stage. Betul kan? Betul kan? Main game kat rumah kan? Okey. Zaman PKP ni, budak-budak ni, zaman lah ni main game je lah. Zaman saya pun main game juga, tapi main game bodoh je. Adalah macam bukan tablet pun, zaman saya mana ada tablet kecil-kecil. Main game parachute nama dia. Dia naik sampan, ada laut, motor parachute jatuh. Ada game marine satu je, tangkap ikan dekat ikan. Sambil tu ada ikan jos, ada ikan pari, nak pergi ambil level 1, 2, 3 angkat masuk. Game saya zaman tu kan. Main game pun saya main tu sekitar 1, sekitar 2, 4, 5 tak mau main game. Tak mau main game. Siapa? Dah nak biasa main game Lepas tu pergi pondok, hujung tak ada lah main game. Panah masa tu. Tak peduli siapa lah, tak mau lah main. Serius lah mengaji. Sikit lah dulu. Apa cerita ni? Main game tu. Apa? Tak lepas stage tu tak boleh faham. Jadi pun agak tak faham, tengok balik pelan-pelan. Saya pun tak nak rush. Waktu malam-malam ni, tadi pun dah panjang lah, dah rasa heavy lah. Masuk satu step lagi. Ni nak masuk stage lah ni. Masuk stage lah. Kalau nak faham pun tak boleh. Agak-agak zikir boleh tak? Terus jadi majzub. Oh Allah, Allah boleh. Bunyi berlakonnya. Orang lain sungguh sampai istilahnya majzub, fana sungguh. La ilaha illallah. Oh kata dia duduk makam syuhud ni. Contoh lah makam syuhud. Apa faham muidah? Macam mana nak syuhud kalau tak faham? Macam saya sebut tadi, dia kata dia faham nahu, baca kitab tak baris, baca je. Mana boleh? Dia takkan ada keseronokan baca siapa? Dia tak boleh hadam. Dia tak boleh hadam. Kalau saya orang kata baca kitab, tengok saya baca. Tup 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 tup. Dia kata betul, tak ada sebarang kesalahan. Ya. Wow. Allah, faham. Best tu. Maksud apa? Diiktiraf kebolehan kita tu. Contohlah kan. Ni kita memang boleh faham la ilaha illallah, Allah ni qadir, murid, alim. Sabit zat tu nama dia. Zat Allah Taala. Dialah bersifat kamil je tu. Kita asal tak ada, dia bagi ada. Dia bagi hayat. Kita ni asal mayat. Dia bagi hayat. Apa yang ada kat kita ni is not mine, it's yours. Kau yang beri pada aku ya Allah. Aku ada sifat mani, kau yang sabit mani, sabit zat kau. Aku ni makhluk, aku ni dijadikan, aku ni pinjam. Apa yang ada kat aku bukan milik aku. Kau yang beri, bagi perasaan tu dulu. Bila beri ni tak ada apa kat aku, melainkan semua ada gerah kau kepada aku. La ilaha illallah, tak ada apa kat aku. Boleh faham yang tu baru. Ni tak faham pun. Yang ni apa? Ni disiplin ilmu nak faham. Macam mana pun kalau susah, tauhid jangan tak faham. Ni ilmu untuk memahamkan kepada ilmu tauhid. Ada orang kadang tak perlu pun faham ni. Macam mana pun tak perlu faham. Dia ada tempat nanti dia tak boleh pergi kat stage tu. Dia tak boleh pergi. Siapa? Ada disiplin ilmu dia tak boleh faham. Dia tak dapat, dia tak boleh rasa tempat tu. Macam apa? Tak faham? Tak faham? Okay, lalu saya sebut itu. Baik, jadi kalau itu apa dia maknawiyah ni? Dia kelakuan yang tetap bagi zat selama ada zat. Selagi zat ada, selagi itulah keadaannya. Zat yang bersifat maknawiyah tu tentulah yang ada sifat mani, tentulah maknawiyah tu sabit. Selagi zat bersifat dengan sifat mani, tentulah ada maknawiyahnya. Dikeranakan dengan satu kerana. Pula tu maknawiyah ni dia dikeranakan oleh satu kerana. Apa maksudnya? Adanya maknawiyah ni dikeranakan oleh adanya mani. Iaitu yakni maksudnya sifat yang mengeranakan itu iaitulah apa dia? Mani. Lepas tu dan yang dikeranakan itu adalah maknawiyah.
Selama ada ma'ni itu tetaplah ada ma'nawiyah. Jadi selama-lama ma'ni sabit di zat, tentulah sabit ma'nawiyah. Jadi ma'nawiyah ni apa? Dia ma'nawiyah ni satu hal yang mesti sabit pada zat yang mempunyai sifat ma'ni. Selagi zat tu mempunyai sifat ma'ni, selagi itulah akan ada ma'nawiyah. Yang dia dikeranakan oleh satu kerana, yang mengkeranakan dia adalah ma'ni, yang dikeranakan tu dia itulah ma'nawiyah tu. Yang ni yang mengkerana, habis tu. Selama ada ma'ni. Jadi kalau gitu tetaplah ia apa? Badal ia tu ma'nawiyah itu bagi zat. Baca tu betul. Maka mana ni? Tetaplah ia apa? Ma'nawiyah. Badal ia tu ma'nawiyah itu badal bagi zat. Ma'nawiyah sabitlah bagi zat pasal dah sabit ma'ni. Selama ada ma'ni di zat, maka selama-lama itulah dikeranakan adanya ma'ni, maka mengkeranakan ma'ni akan ma'nawiyah. Maka adalah zatnya itu bersifat ma'nawiyah. Maka adalah sifat ma'ni dan ma'nawiyah itu dikatakan macam ni. La hiya huwa la hiya ghairu. Situ. Sambung situ nanti insya-Allah. Rehat sikit kepala otak, berasap dah tu. Cara nak dapat macam mana? Balik, telaah balik, baca balik, bagi faham balik, ulang. Bersedia untuk esok. Saya hidup, kita ambil istilah tu, apa dia? La huwa hiya min haitsu la hiya huwa wa la hiya ghairuh. Nak bezakan apa tu? Zat sifat. Nak bezakan antara zat sifat. Pasal apa? Pasal atas bicara kita ma'ni mesti ada di zat. Ma'nawiyah pun mesti ada di zat. Jadi sifat dengan zat tu macam mana kondisi dia? Apa hubungan dia? Adakah hiya huwa? Zat sifat. Sifat huwa lah. Zat ni zat ni huwa pasal dia lafaz muzakkar. Ada ketika zat pakai mana zat, tapi dalam konteks hiya huwa ni dia akan guna yang ni. Zat guna huwa, sifat guna hiya. Adakah hiya ni huwa? Adakah huwa ni hiya? Ataupun hiya ni wairu zat? Ataupun zat ni wair daripada sifat? Ataupun hiya huwa hiya? Nanti cara. Yang ni yang tak betul cara, dia akan jadi kufur. Maksud apa? Dia tawahud zat wa sifat. Dia akan mengasakan zat dengan sifat. Dia akan mensatukan makhluk dan Tuhan. Tengok cermin. Yang kita tengok adalah yang memberi tengok, tiadalah yang menengok melainkan yang menengok. Tu yang jadi marifat sesat tu, antaranya pasal tak faham zat dengan makhluk lah. Allah dengan makhluk lah. Yang menengok, tiada lain yang menengok melainkan adalah yang ditengok. Yang ditengok itulah yang menengok. Yang menengok itulah juga yang ditengok. Apa? Tapi kena faham yang kita ni tetap makhluk. Jangan sampai duk rasa kita ni makhluk, aku ni lah Tuhan. Kau Tuhan, aku nak tampar je, sakit tak sakit. Tuhan takkan sakit. Kau kata huwa hiya. Kau kata makhluk dan khalik makhluk adalah satu, kufur. Tu istilah tawahud. Ada hulul ittihad, boleh jadi kufur. Na'udzubillah. Sedangkan sabit zat Allah, sabit zat makhluk. Di mana zat kita? Mana nak letak zat kita kalau tak kena gaya tu? Yang ada tak kena gaya, kau jadi kufur. Walaupun dalam keadaan ada ilmu dan arif dengan Allah Ta'ala. Tak arif lagi namanya, jahil namanya. Ini macam mana nak pergi duduk tempat tu? Kau mesti lalu display ni, stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, stage 5, stage 6, stage 7. Tiba-tiba nak masuk stage 8. Macam mana? Mana nak mahu?
Nanti dia orang apa? Yang punya diri bukanlah lain daripada yang menjadikan diri. Habis-habis tak sedar diri, tak ada akal. Jadi kufur pula lah dengan yang menjadikan diri. Nak jawab gitu. Ngaji bagi betul. Walaupun atas nama hakikat, kau kena faham hakikat kau betul-betul. Kau insan tetap insan, kau takkan jadi Tuhan. Yang tu yang tak kena gaya jadi salah tu situ. Nak hamat sirul asrar ke kau bagi faham disiplin ilmu betul-betul. Tak ada ilmu sesat barat. Sesat barat yang Wahabi tu satu sesat barat nak faham tauhid pun satu dia tak Wahabi tapi dia sesat bab lain pula. Pasal apa? Disiplin ilmu tak ambil betul-betul. Dan ilmu pun tujuan nak dapat tauhid, bukan ilmu nak megah-megah dengan ilmu. Bukan kata aku tahu beza, tak sampai tauhid tak jadi juga. Tapi ilmu tu dia alat dalam perkakas. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Cuma ngaji tak boleh putus asa. Bila ada susah pun macam mana? Tempuh juga. Memang banyak benda kita susah-susah pun tempuh juga lah. Ada orang nak buat kereta, berpegang kunci kereta, jodoh start enjin pun dia ketar siap dah. Teruskan belajar. Biar kena jekah dengan cikgu yang ngajar tu, cikgu driving school tu. Janji pandai, mula-mula memang ketar, terkencing-kencing ni. Siap baiklah pakai pampers. Contoh dia dah standby siap dah, dia terkencing ni orang. Sekarang macam mana? Ada orang tu pula kena kencing dengan dia. Biar macam tu, belajar macam tu. Mula-mula memang akan susah sikit mula-mula belajar. Jangan putus asa sendiri. Kalau tidak orang kahwin memang bercerai. Ingat kahwin bagus, kahwin kau punya pening, bini pening kat laki pening kat bini. Dia ingat kahwin senang, rupanya ada masalah. Siapa kata kahwin senang? Kalau senang semua orang pakai nak kahwin, bukan kahwin satu, 3 lagi tambah tu. Amin. Amin. Tapi satu pun ada masalah, nak balik pun tak berani. Takut jadi masalah. Contohlah. Saja usik-usik itu sikit. Nak kata apa? Mesti selesai disiplin semua. Kalau tak bersabar, tak ada ilmu untuk mengatasi dia, bercerai-berai, berpecah belah. Macam itulah. Mudah-mudahan mudah kita, bagi faham kita, tambah nak berjalan, nak ada tempat yang ada musuh nafsu dan syaitan ni bukan senang. Ini pun belajar ilmu, belum belajar untuk jadi salib menghadap dengan guru hakiki, betul-betul jadi anak murid. Tu belum lagi. Ini baru cerita nak bagi faham disiplin ilmu. Yang ni pun dah mengalah, macam mana nak jadi profesional? Sikit lah, gitu kan. Ayat-ayat tu untuk bagi rangsang bangun. Kena memang saya ngaji dulu pun tunggu banyak lagi nasihat itu. Antara kata dia dengar, dia kata apa? Kalau arwah patih ada nasihat gini. Kita duk ngaji ni, dia kata nak kata susah pun ada orang yang pandai. Betul yang dia sebut lalu kan. Nak kata senang pun hak bakat tak boleh apa-apa ada agak ngaji saja. Jadi kat mana tu? Atas kita. Allah Ta'ala bagi taklif, suka. Usaha, bersungguh-sungguh. Dia kata apa? Manjada wajadah. Lekat kataan manjada wajadah. Sampai ni ingat. Man Qur'al baba walajah walijah. Siapa ketuk pintu, ketuk, jangan berhenti. Ketuk, jangan. Duk tunggu depan, jangan lari. Lari-lari saja orang buka, kita tak ada duduk depan tu. Mana nak lari? Mana nak boleh masuk? Ketuk pintu. Betul? Tunggu. Sabar. Tak faham? Tunggu lagi baru ketuk 2-3 kali. Takkan tiba-tiba nak faham terus macam Tok Guru nak jadi mufti. Mana boleh. Ketuk lagi, tunggu lagi sampai tuan rumah buka pintu. Buka, alhamdulillah, masuk. Ni kata-kata Tok Guru ni, nasihat dia. Kami pun dengar je lah. Mula-mula dengar kan faham pun dia kat apa tu. Ketuk pintu tu faham lah. Dia duduk ketuk kita tu, suruh ngaji tu. Tu yang sekurang-kurang ngaji berapa? Berapa tahun? Berapa tahun sekurang-kurang ngaji? 3 bulan. PKP. 3 tahun lah. 3 tahun pun siang malam bagi petang macam ni. Ni baru 5 kali. Subuh, duha, tengah hari 3, malam, maghrib, isyak baru 5 kali. Baru 5 kali. Belum 10 kali. Baru 1 kitab. Belum 14 kitab. Okey kan?
belum 30 kitab. Kalau ngaji sekat-sekat bangkut, dia tak boleh membesar, ikut tak berkembang. Ngaji sampai subuh dapat. Cukup 30 hari. Tak ada rotan akar pun guna. Jadi akar dah ke? Tali rapiak pun belum lagi. Saja usik-usik itu. Untuk buat macam mana? Lagi dan lagi ngajilah, insya-Allah. Saya tambah tunggu pula ada sebut yang ni. Kadang kita usaha dah susah kan nak faham kan? Macam mana? Yang bagi faham Allah. Sebab faham tu daripada kat kita. Bukan kita pun bagi faham, tapi sebab faham tu buat tumpu perhatian, bersungguh, kitab, dobit, teks, tulis, telaah, tanya, muzakarah. Itu sejauh mana kita usaha, dia akan bagi. Malas, dia akan bagi cara malas. Rajin, dia akan bagi cara rajin. Itu lah. Kau nak ke mana? Silakan. It's up to you. Which way, which path you want to go. Itu kot bunyi yang putih saya punya ambil. InsyaAllah kita sambung. La huwa hiya la huwa la hiya huwa wa la hiya ghairu. InsyaAllah. Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.